قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian, pertama-tamanya seperti biasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah beri pada kita pada malam ini. Dan seperti biasa juga kita cuba sungguh-sungguh tanamkan keazaman kita untuk kita tukar nikmat ini jadi amal soleh. Kejayaan kita tuan-tuan diukur berdasarkan sejauh mana kita dapat tukar keadaan yang kita hadapi hari ini jadi amal soleh. Itu kejayaan kita. Tapi nak motivate diri kita tuan, nak motivate diri kita supaya dapat lakukan sedaya upaya kita ubah keadaan itu jadi amal soleh. Macam mana? Hari ini tuan-tuan, masalah dengan kita ni, hari ini kita banyak tahu perkara yang baik sebenarnya. Apa yang baik? Ngaji Quran baik, belajar bahasa Arab baik atau tak baik? Belajar bahasa Arab baik atau tak baik? Belajar tidak? Belajar bahasa Arab okey, baik, itu satu tuan-tuan. Wajib juga tak wajib? Kita ngaji tak? Puasa sunat hari Senin dan hari Senin bagus ke tak bagus? Bagus. Kita buat ke tidak? InsyaAllah. Apa lagi? Menghafal Quran betul ini menghafal Quran. Buat, masih buat lagi kan? Masih lagi kan? Alhamdulillah. Okay. Jalan dalam lain. Okey. Nampak tak? Tapi hari ini tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara baik yang sebenarnya yang mampu kita buat. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Kenapa? Kerana macam mana nak motivate diri kita supaya kita boleh lakukan perbuatan yang baik. Baik yang benda tu. Baik yang benda. Apa mana baik? Sesuatu perbuatan itu dikira sebagai berkualiti ataupun baik, ataupun apa? Maknanya kita ni jadi orang yang produktif. Apabila setiap perbuatan itu memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, dia mesti ikhlas. Kedua, dia mesti mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, dia mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu semua ada dalil. Yang ketiga tu Allah kata, Innallaha amarakum idza amila ahadukum amalan ayyuhsina. Itu dalam hadis yang sahih. Allah suruh kamu apabila melakukan suatu perbuatan itu lakukan dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau setiap aktiviti itu memenuhi 3 syarat ni, maknanya Allah akan angkat aktiviti itu jadi amal soleh. Okey. Boleh tahu tak kita punya aktiviti itu Allah angkat jadi amal soleh tidak? Boleh tahu tak? Boleh tahu? Macam mana tahu? Contoh makan lagi ni. Contoh tahu tak? Contoh makan Allah kira sebagai amal soleh atau tidak? Boleh tahu atau tidak tahu? Boleh? Macam mana tahu? Macam mana tahu? Apa dia? Sebelum makan baca doa, baca bismillah. Okey, sebelum makan baca bismillah. Tapi kalau kadang-kadang kita tuan-tuan, ini besok tak lama lagi bulan puasa. Okey, sebelum dia makan baca doa kan? Doa buka puasa. Lepas tu dia makan. Lepas tu dia cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul? Lebih lah masjid tu. Mana tak baca doa ni?
Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Biasa. Apa tak? Menunjukkan makan tu Allah tak terima sebagai amal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kesan daripada setiap aktiviti itu, okey, kalau kita nak tahu Allah terima tak terima, dia akan meningkatkan lagi keimanan kita. Apa makna keimanan? Rasa sayang kita kepada Allah. Rasa sayang kita kepada Allah yang akan motivate kita tuan-tuan untuk lebih taat kepada Allah. Tapi tuan-tuan cuba buat perhati tuan-tuan. Ini dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita makan kan, kita baca bismillah, makan bismillah. Lepas saja baca bismillah tu, apa sekali yang kedua? Makanan depan ni. Makanan depan ni. Okey, bismillah. Lepas tu sekali yang kedua? Oh, banyak ni tau. Sekali yang ketiga? Sedap ni. Sekali yang keempat? Kita kata ayat ni kau. Jangan makan daging banyak-banyak. Lepas tu, tak apa sekali-sekali salah. Pernah tak dengar orang cakap macam tu? Bukan pernah, selalu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita cakap bismillah tu bukan daripada hati. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan cakap bismillah tu cuma di mulut saja, dia takkan lagi kesan kepada. Bismillah itu mesti dicakap daripada mulut dan hati. Apa beza cakap dengan mulut dan hati? Apa beza? Hati tu apa? Ni ulang balik ni. Hati tu apa? Hati tu tempat niat tu kan. Niat apa dia? Niat apa dia? Dia rasa dia. Betul? Betul kan? Saya tak kira dulu kan? Dah, niat apa dia? Betul ke niat tu lintasan di hati? Apa dia niat? Innamal a'malu niat tu betul? Bila apa makna niat tu? Keazaman yang kuat. Jangan lupa tuan-tuan. Niat bukan lintasan di hati. Allah sebut dalam Quran, bima kasabat qulubukum. Itu sebab hari ni kalau kita nak belajar fiqh, kita nak belajar sirah, kita nak belajar tauhid, dia punya main reference mesti Al-Quran dulu. Jangan hari ni kalau kita buka kitab fiqh, kita tak rujuk pada Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hanya satu buku sahaja yang boleh bagi kita hidayah, Al-Quran. Kenapa dalam fiqh dia kata, sebahagian orang kata, bukan semua lah, dia kata niat tu lintasan di hati. Betul tak? Pernah dengar benda tu? Kenapa tuan? Sebab dia tidak rujuk pada Al-Quran. Allah sebut dalam Quran pada ayat 225 tu yang saya sebut sebelum ni. Allah sebut niat ni duduk di hati, betul tak? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Dan niat itu duduk di hati. Hati ni apa urusan dia? Hati ni dia bekerja tuan-tuan. Allah sebut pada ayat 225 tu, bima kasabat qulubukum. Yang dilakukan, yang dikerjakan oleh hati. Apa kerja hati? Kerja hatinya. Nampak? Sekarang ni apa makna niat? Saya dah sebut dulu. Niat itu dalam bahasa Arab disebut an-niyatu ataupun niyatun, yang asal kata nawa, yang bukan diterjemah dalam bahasa Arab, bukan diterjemah sebagai lintasan di hati, diterjemah sebagai azmun. Ambil daripada ayat surah Ali Imran, fa'iza azamta. Bukan benda tu lintasan di hati. Apa maksud kita faham lintasan di hati? Lalu kata jika hati tu tak? Itu sebab dia tak bagi kesan tuan kepada kita. Kita punya perbuatan. Sebab kita tak cakap benda tu sungguh-sungguh daripada hati kita. Itu sebab bila kita baca bismillah, sepatutnya kalau kita baca bismillah sebelum makan, apa sepatutnya fokus kita? Saya nak pastikan saya makan ikut peraturan Allah. Itu fokus. Itu makna bismillah. Jadi kita akan fokus apa? Walaupun makanan itu sedap, saya nak pastikan makanan itu halal. Saya nak pasti makanan itu baik. Hari ini tuan-tuan, mungkin kita fokus makanan itu halal, tapi kita kurang fokus pada makanan itu baik. Itu sebab orang makan Maggi ni boleh baca bismillah, tapi dia baca bismillah yang sebenarnya dia berbohong kepada Allah. Apa kata bismillah?
Saya berjanji nak lakukan aktiviti ini ikut peraturan kamu. Itu makna bismillah. Atas nama Allah. Atas nama Allah, kerana Allah. Kerana Allah mana? Mengikut peraturan Allah. Ada tu makan Maggi mengikut peraturan Allah? Ikut tak ikut? Ikut tak ikut? Makan Maggi mi ikut peraturan Allah tidak? Takut tu jawab tu. Ikut. Maggi tu baik tak baik? Maggi. Tuan tahu tak Maggi tu mengandungi apa? Monosodium glutamate. Monosodium glutamate apa? Ada nama tak? Bagus untuk kita punya apa? Tuan tahu Ajinomoto dulu tu apa? Racun tu. Tuan pernah kalau kampung tu kan? Saya ikut kampung, saya tahu dulu kan? Bapak saya ngacun dulu lalang tu. Macam mana nak bagi lalang tu cepat lagi? Tahu apa? Ajinomoto. Cepat lalang tu mati. Kita makan Ajinomoto banyak-banyak tuan, cepat otak kita mati tu. Nampak? Minta maaf Wallahu a'lam, itu orang cakap ke saya ke. Tapi saya pernah tengok orang ngacun memang diisi apa? Ajinomoto. Tapi ada orang cakap kat saya, dia kata orang Jepun banyak makan Ajinomoto, wallahu a'lam. Okay? Tapi itu kalau Ajinomoto tu, satu lagi kita tahu yang banyak apa, yang boleh merosakkan kita apa tu? Itu Coca-Cola. Dulu saya dekat England tu, tak tahu lah berapa tong saya tekan Coca-Cola. Tu tak tahu Coca-Cola tu apa? Kalau tuan-tuan punya kunci tu berkarat, kan? Ambil Coca-Cola tu tuang dekat tu. Tak kunci. Kejap je dia apa? Dia cuci karat. Cuba tuan-tuan bayang kena masuk dalam perut tuan-tuan. Cuci perut dia. Tuan-tuan hari ni kita baca bismillah. Tapi perhatian kita pada makanan itu tak masuk lagi. Baca bismillah tapi sedap ni. Sekali-sekali apa salahnya kita makan dengan banyak ni, tapi baca bismillah. Sedangkan bila kita baca bismillah, sebenarnya kita berjanji sama Allah kan? Saya nak makan secara sederhana ni. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, ada ke tiga-tiga mindset ni duduk dalam tuan-tuan punya pemikiran ketika makan? Ada ke tidak? Kalau tidak ada tuan-tuan, bermakna baca bismillah tuan-tuan bukan datang daripada hal. Kita berikrar nak taat pada Allah, tapi kita tak taat sebenarnya. Kalau kita bohong sebenarnya tuan, kita berjanji pada Allah tapi kita berbohong kepada Allah. Tuan-tuan Itu nak ambil perhatian. Jadi tanda tuan-tuan bahawa antara tanda bahawa kita lakukan suatu amalan tu Allah terima tuan-tuan. Pertama, selepas kita lakukan amalan tu hati kita tenang. Yang kedua, kita punya semangat untuk melakukan kebaikan itu meningkat. Iman kita meningkat. Itu tanda Allah terima amalan kita. Okey, sebab Allah kata idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca ayat-ayat kami, baca ni bukan baca tak, maksudnya baca saja. Baca, faham dan amalkan. Apabila ayat-ayat Allah Taala itu dibaca dengan cara yang betul, baca bismillah. Bismillah itu dibaca dengan hati, maknanya dengan keazaman untuk apa? Untuk apa? Patuh kepada perintah Allah. Allah kata kesan dia zadatuhum iman, akan bertambah keimanan mereka. Apa dia? Rasa sayang mereka kepada Allah. Itu tanda tuan-tuan. So hari ini kalau kita makan tuan-tuan, kalau sepanjang hari tuan-tuan daripada pagi sampai petang, dia tidak tingkatkan iman kita tuan-tuan dengan istighfar banyak. Sebab apa? Banyak daripada amal kita Allah angkat. Nampak? Allah tak terima hal ini. Okey? Dan kesan dia tuan-tuan, kalau amal kita Allah terima, kita akan lebih bersungguh-sungguh, lebih fokus untuk taat kepada Allah.
Macam mana nak taat tuan-tuan? Akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk apa? Sayang kepada Rasulullah. Macam mana sayang Rasulullah? Ikut sunnah dia. Sunnah Rasulullah apa dia tu? Kita jangan. Al-Quran. Hari ini kalau kita cakap pasal cinta Rasul, kita tak letak Quran itu sebagai nombor satu dalam kita punya apa? Kita cakap tentang cinta Rasul. Kalau cinta Rasul, Rasul punya sifat apa tuan-tuan? Dia hafal Quran. Peraturan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Rasulullah dia cinta kepada Allah. Nak cinta kepada Allah macam mana? Cinta pada Rasul. Rasul dia buat apa yang buat dia cinta kepada Allah? Dia taat kepada Allah. Nak taat kepada Allah macam mana? Ikut peraturannya. Peraturan Allah dulu di mana? Dia nak tanya tuan-tuan, adakah hari ini kalau tuan-tuan kata tuan-tuan cinta kepada Rasul, tapi tuan-tuan tidak letak Quran sebagai tuan-tuan punya apa? Mimpi itu besar. Hari ini jangan cakap dengan mulut. Kita kena faham benda ni secara praktikal. Terus sebab hari ini kalau kita nak mengaji fiqah tuan-tuan, tahu ni sirah. Sirah yang paling baik sekali duduk dalam Al-Quran. Fiqah yang paling baik sekali duduk dalam Al-Quran. Bukan saya kata tuan-tuan dia bagi kitab, tapi dia tuan-tuan rujuk pada kitab. Kitab itu oleh siapa? Manusia. Bila kitab itu oleh manusia, maknanya apa? Dia terdedah kepada kesilapan. So hari ini untuk mengurangkan kesilapan daripada penulisan manusia, kita kena buat apa? Kita kena ada benda yang kawal dia. Apa yang boleh kawal dia? Al-Quran. Sebab kitab yang terbaik tuan, kalau ia ditulis oleh manusia, bawah statement yang ditulis itu mesti tulis Al-Quran, mesti tulis hadis. Mengelakkan supaya statement yang dibuat itu adalah statement yang terus sebab hari ini bila kita letak makna niat pun sahaja tuan-tuan dah tersilap. Sebab apa? Sebab tersilap bila pun Al-Quran. Terus sebab tuan-tuan tengok, bila saya mengajar kat surau ni, walaupun saya pakai buku saya, tapi sebelah saya mesti duduk Al-Quran. Juga dalam buku saya itu pun penuh dengan Al-Quran, untuk mengelakkan saya menulis itu daripada tersilap. Itu. Dan tuan-tuan teringat bahawa satu-satunya buku yang boleh bagi hidayah kepada tuan-tuan, apa mana hidayah? Right understanding. Right understanding adalah Al-Quran. Bukan saja right understanding, strength, kekuatan untuk melaksanakan benda itu dengan dia. Itu kita ambil perhatian. Untuk hari ini tuan-tuan nak cinta dengan Rasul, tuan-tuan kena cinta dengan Al-Quran. Sebab Allah kata beriman pada Allah, beriman kepada apa dia panggil malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. Kamu mana beriman? Sayang pada Allah, kena sayang kepada malaikat, kena sayang kepada apa? Kitab Al-Quran, kena sayang kepada Rasul. Dan sayang kepada Rasul, kena sayang kepada Al-Quran. Sebab akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu betul itu kita nak kena. Itu sebab kenapa kita kena mengaji melalui Al-Quran. Sebab Al-Quran sahaja yang boleh bagi kita petunjuk dan hidayah. Okey. Jadi hari ini pagi malam itu tuan-tuan, macam mana motivasi kita? Okey, kita punya behavior tuan-tuan. Kita punya behavior datang dari mana? Kita punya tindakan atau action kita datang dari mana? Hati. Okey, hati itu ada tempat apa? Tempat niat. Niat itu apa? Perkataan yang kita cakap sungguh-sungguh. So what is the best word nak motivate kita ni? The best word adalah perkataan Bismillahirrahmanirrahim. That is the best word. Bukan saja the best word, the only word semua. Okey. Itu sebab kenapa Allah kata innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan mesti dia mula dengan niat. Dan niat ada dua. Satu apa? Niat kerana Allah. Satu lagi, niat kerana apa? Kerana hawa nafsu.
Niat di mana tuan-tuan kita punya keazaman, fokus kita, Tuhan kita, itu duduk kat situ. Kita buat tu kerana siapa? Kalau kita buat kerana Allah, Allah kata faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau suatu perbuatan itu dibuat kerana Allah, mana mengikut peraturan Allah, mana hijrah itu perbuatan itu untuk Allah. Maknanya Allah akan jamin perbuatan itu jadi baik dan diangkat jadi amal soleh. Tapi hari ini tuan-tuan niat kita dulu. Maknanya Tuhan kita dulu. Allah suruh kat mana Tuhan manusia dulu? Dulu pernah suruh kan? Surah apa? Tuhan manusia dulu. Okey? Apa tu Tuhan? Dia punya fokus pemikiran dia. Buat kerana siapa? Okey? Pada surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 51. Ayat 51 Apa Allah sebut? Surah An-Nahl. Okey, apa Allah sebut pada ayat 51 surah An-Nahl ya? Kalau ikut Quran saya ini muka surat 272. Juzuk yang ke-14 surah yang ke-16 ayat yang ke-51. Allah sebut wa qala Allah la tattakhidu ilahaini itsnain. Allah kata, berkata Allah, jangan ambil dua Tuhan. Nampak? Innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Sungguh Allah satu saja, dan kepada ini lah sahaja kita kena mengabdikan diri kita, fokus kita. Nampak? Tapi hari ini tuan-tuan, tiap-tiap hari Tuhan manusia ada dua. Kejap dia fikir Allah, kejap dia tak fikir Allah. Senang tuan-tuan. Itu sebab saya nak tuan-tuan faham benda secara praktikal tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, satu hari, katakan besok hari Senin tuan-tuan. Hari Senin itu selalu adalah hari yang sibuk. Banyak kadang-kadang semua kerja nak mula tu hari Senin tak? Meeting dan sebagainya. Okey? So tuan-tuan nak keluar rumah, nak pergi kerja kan? Sebelum keluar rumah tuan-tuan fikir apa? Baca bismillah. Lepas tu fikir apa? Ni kalau lambat kita jalan-jalan. Betul tak betul? Lepas tu kalau dia pergi suami isteri keluar, kalau isteri lambat sikit, you ni lambat sana, ni kan jam jalan. Dah masuk jalan belum? Belum. Kat rumah dah selesai. Belum masuk jalan. Nampak. Apa lagi dia fikir? Itu nanti apa yang cepat ni, sebab ada meeting pagi ni. Banyak agenda nak kena fikir. Dia fokus kat situ. Sekali tuan-tuan bila dia buka pintu tu, dia ambil kasut dia, dia tiba-tiba tengok tai kucing dalam kasut. Baca sikit. Tai kucing dalam kasut. Baca sikit. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan perempuan mampu cakap tuan-tuan, memang tuan-tuan seorang yang hebat. Saya tak kata saya mampu buat tuan-tuan. Nampak. Tapi kalau tuan-tuan mampu buat tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan nak cepat lagi kerja tu, okey, tiba-tiba tengok kasut tu ada tai kucing, kasut tu lah yang nak pakai pergi kerja. Kalau tuan-tuan mampu cakap Alhamdulillah tuan, memang tuan-tuan seorang yang hebat. Itu bukan saya cakap kan? Itu Allah cakap. Allah kata ajaban, sangat mengagumkan keadaan orang. Nampak tak? Memang Allah terpuji kita pagi ini. Tapi biasanya sekali saya cerita itu Kak Nur pagi tu. Dia kata Ustaz, pagi ni memang saya kena Ustaz. Saya memang tidak pakai tai kucing pagi ni. Nak pergi semayang tu, nak keluar semayang subuh tu, kan? Ambil slipper tiba-tiba kata apa? Fikir dia cakap. Dia cakap memang kena dari pagi ni Ustaz. Apa lagi? Lompat lah. Kan? Tak pun punya kucing tu. Kan? Aku nak pergi semayang subuh, pergi berak dengan slipper tu. Kan? Dah aku nak cepat je. Nampak. Apa lagi kucing? Tak ada otak punya kucing. Dia kata kucing tak ada otak. Kan? Kucing ada otak tuan, akal dia tak ada. Kalau kucing tu ada akal tuan, dia tak berak atas kasut tuan. Dia akan berak ke toilet sana.
Kalau saya kata kucing, manusia ada akal, kadang-kadang tak guna. Bukan kata kucing. Saya nak tanya, kenapa kucing tu berak dekat kasut tuan? Saya nak tanya. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran tuan. Benda yang saya sebut ni semua dalam Quran. Tak surah Al-Kahfi. Surah yang ke-29. Itu sebab saya kata tuan, hari ni kita nak baca Quran, kita kena reflect tuan. Apa yang kita baca tu dalam kita day to day activity. Baru kita akan dapat manfaat Quran dalam kehidupan. Okey? Pada ayat yang ke-29 surah yang ke-29, surah yang ke-29, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-29. Cuba ayat kedua Bukan surah 396. 396. Apa Allah sebut? Surah yang ke-29, surah Al-Kahfi, ayat kedua. Allah kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka kami akan membiarkan mereka dengan berkata kami telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Nampak? Apa salah tuan-tuan? Kucing tu duduk berak atas tuan-tuan? Sebab Allah yang ilhamkan kepada dia suruh berak dan bersyukur. Atas sebab apa? Untuk uji tuan-tuan. Benar tak tuan-tuan kata tuan-tuan beriman? Apa ada beriman? Nak patuh kepada Allah. Itu saja tuan. Okey? Tapi hari ini saya rasa saya sendiri pun tak mampu dengan semua. Alhamdulillah. Belum lagi. Tapi yang penting kita kena apa? Belajar ilmu dulu. Lepas tu kita praktis. Hari ini mungkin kita gagal. Tapi kalau kita ada ilmu dia, besok kita cuba. Lusa kita cuba lagi. Akhirnya tuan-tuan besok dengan otomatik sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tahi kucing tu dalam tu. Tapi macam mana nak praktis, kena ada cara dia. Okey, kadang-kadang kita dah tahu boleh tuan-tuan, tapi kita tak mampu lakukan. Kenapa tak mampu lakukan? Sebab setiap ketaatan tuan-tuan tak akan mampu lakukan kalau tuan-tuan tak minta tolong kepada Allah. Itu sebab saya kata tadi daripada awal tuan. Hari ini banyak kita tahu perkara yang baik. Tapi hari ini tanya kita dapat lakukan? Kita tak lakukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak ada kekuatan untuk melakukan. Nampak? Tapi kita minta Allah yang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Tuhan, saya ini berazam nak taat kepada kamu. Tolonglah saya untuk taat ya Allah. Kita minta kepada Allah. Tapi hari ini sebab apa tidak mampu kita lakukan? Sebab kita hanya minta kepada dengan lidah kita, bukan dengan hati kita. Yaqulu nabi al-sidatihim ma laysa fi qulubihim. Allah sebut dalam Quran. Mereka cakap dengan lidah mereka tidak apa yang ada di hati. Maknanya mereka tidak cakap dengan penuh keazaman. Itu sebab benda itu tidak bagi kesan dalam akhlak. Jadi kat sini Allah kata walaqad fatanna allazi ayat ketiga. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamu Allahu allazina shadaku. Dan dari situlah baru Allah tahu siapa yang orang benar-benar beriman dan siapa orang yang berbohong. Hari ini kita cakap kita beriman, hari ini kita baca bismillah, kita kata kita nafa'an. Tapi Allah kata kita berbohong. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila Allah uji kita tuan-tuan, kita tak mampu nak bertanya. Sedangkan kita kata saya hari ini Allah nak taat kepada. Okey, kenapa tuan-tuan tak boleh sebut Alhamdulillah? Sebab bila tuan-tuan keluar daripada rumah, visi tuan-tuan tak jelas, matlamat tuan-tuan tidak jelas. Apa tu matlamat tuan-tuan? Niat kita. Niat tu adalah matlamat. Niat kita tak jelas. Hari ini tuan-tuan, kita kalau keluar dari rumah, kita berharap hari ini semua keadaan itu baik bagi kita kan? Tapi apa definisi baik bagi kita? Apa definisi baik bagi kita? Definisi baik bagi kita adalah semua keadaan hari itu mesti ikut kehendak kita. Itu definisi baik. So mana fokus hari ini baik, saya hari ini nak segala-galanya baik bagi saya.
Itu progres kita kan? Saya tak maksud baik bagi kita, keadaan tu mesti ikut. So saya keluar, apa dia? Kasut macam ni pula. Saya masuk dekat jalan raya, jalan tak boleh jam. Itu sebab hari ni bila kita tengok kucing berak, jalan raya jam, kita stres. Sebab apa kita stres? Sebab keadaan tu tidak ikut kehendak kita. Sebab kita punya matlamat hari itu, kita nak keadaan ikut kehendak kita. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh ke tuan-tuan paksa keadaan ikut kehendak tuan-tuan ke hari? Tak boleh. Tetapi objektif kehidupan apa tuan? Apa objektif kehidupan? Objektif kehidupan adalah kita kena ikut kehendak Allah. Tidak kira apa juga keadaan hari. Tapi benda tu tak clear bagi kita. Itu sebab bila kita sebelum keluar rumah, kita fikir apa? Hari ni, saya punya kerja kena selesai, saya punya urusan ni kena selesai, yang ni mesti selesai. Tapi kita tak pasti boleh selesai atau tidak. Itu sebab sepanjang-panjang sebelum kita lakukan keadaan itu, kita jadi worry. Sebab kita nak paksa keadaan itu mesti ikut terus. Sedangkan Allah tak suruh kita buat macam tu. Apa Allah suruh buat tuan? Allah suruh fokus hari ini, tidak kira apa juga keadaan, kita kena ikut kehendak Allah. Sebab urusan kita kat hidup dunia tuan, bukan nak suruh keadaan tu ikut hawa nafsu kita. Tapi urusan kita hari ini adalah tidak kira apa juga keadaan Allah letak, kita mesti cuba ikut kehendak Allah. Jadi kita kena betulkan pada diri sebelum kita keluar rumah. Cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu yang boleh motivate kita tuan. Tapi dengan syarat tuan-tuan cakap tu dengan kefahaman yang betul daripada hati. Saya hari ini ya Allah akan usaha sedaya upaya saya. Tak kira apa juga keadaan yang tiba saya akan cuba taat kepada kamu itu. Kalau tuan-tuan dapat cakap benda tu tuan-tuan, sungguh-sungguh daripada hati tuan-tuan sebelum tuan-tuan buka pintu tuan, insya-Allah tuan-tuan, bila tuan-tuan buka pintu nampak tadi kucing itu, tuan-tuan akan mampu seperti perkataan Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan mampu? Sebab Allah tolong tuan-tuan. Kenapa Allah tolong tuan-tuan? Sebab niat tuan-tuan tadi jelas sungguh-sungguh sebelum tuan-tuan keluar. Sebab hari ini nak lakukan amal soleh tuan-tuan, hanya satu perkataan saja yang boleh motivate kita. Perkataan Bismillah. Tapi perkataan Bismillah itu mesti dengan sebut daripada hati, dengan kefahaman dan sungguh-sungguh. Saya hari ini ya Allah nak cuba taat kepada kamu. Kalau tuan-tuan cakap pada tuan-tuan, tuan-tuan keluar rumah tak kira apa juga circumstance tuan-tuan, Allah akan bagi kekuatan kepada tuan-tuan untuk ubah keadaan menjadi amal soleh. Dan tuan-tuan akan jadi manusia yang hebat. Yang itu sebab Allah sebut pada hadis hadis 40 yang disebut ajaban li amril mukmin. Sangat mengagumkan keadaan orang mukmin. Kenapa Allah kata sangat mengagumkan? Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaan hari itu semuanya baik. Nampak? Kenapa Allah sebut keadaan dia baik? Hari ini kalau keadaan itu tak ikut kehendak dia, okey, dia akan gunakan keadaan itu untuk taat kepada Allah. Kalau keadaan itu ikut kehendak dia, dia guna juga keadaan itu untuk taat kepada Allah. So maknanya bagi orang mukmin, keadaan tak penting. Yang penting apa? Tetap. So macam mana nak motivate? Kita satu perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ni yang kita nak kena ngaji itu betul. Tapi hari ini kita sebut Bismillah, Bismillah. Banyak kita sebut Bismillah, tapi dia tidak bagi strength pada kita. Sebab kita cakap tu tidak dengan visi yang jelas. Okey? Jadi tuan-tuan duduk dalam majlis ni kan, kalau tuan-tuan baca Bismillah sungguh-sungguh, memang Allah akan bagi tuan-tuan kekuatan untuk fokus dalam majlis. Nampak? Kekuatan. Dan yang penting nak dapat hidayah tu, right understanding. Bukan saja right understanding, strength untuk mengamalkan apa yang tuan-tuan faham tu dengan ikhlas. Itu dia panggil hidayah. Jadi siapa yang dapat sebut Alhamdulillah bila tengok tadi kucing tu, memang betul-betul dia dapat hidayah. So maknanya hari ini kita kena hati-hati tuan-tuan. Tengok balik mana kesalahan-kesalahan kita hari ini. Okey, kalau sebelum tidur tetap perhati apa kesalahan saya buat hari ini. Lepas tu minta maaf pada Allah. Okey. Lepas tu berazam untuk baik kita. Dan lagi kita tak ada hari itu, ada seorang budak dari Syria yang kena tembak. Dia kena tembak tu. Oleh rejim apa? Budak muda remaja.
Sekali bila orang ambil mayat dia, orang tengok dalam poket dia ada notebook, ada buku catatan. Tuan-tuan tahu apa tulis dalam buku tu? Dia tulis segala kesalahan-kesalahan dia dengan Allah itu. Dia tulis segala kesalahan dia pada Allah itu. Kita malam dia pun apa cakap bila malam? Baca skrip bila malam? Mengantuk. Kan mengantuk? Tidur. Pernah tak sebelum kita tidur cakap, ya Allah, hari ini ya Allah, begitu banyak kesalahan saya pada kamu. Sebelum saya tidur, ya Allah, saya nak minta ampun kepada kamu. Kalau kita nak listkan kesalahan kita, kita memang cukup banyak. Tapi kita tak fokus dalam bukan kita orang luar. Okey? Tapi hari ini tuan-tuan, tiap-tiap malam kita kena tutup akaun, sebab kita ni semua accountant, okey? Kita tak, kita ni semua accountant. Tapi kita saja tak nak recognize kita punya apa? Sebab kita menyata dengan Allah hari ini. Tapi yang sebenarnya kadang-kadang kita tak buat pemilaan tu sebab kita tak tahu kita rugi. Terus Allah kata innal insana lakhus, semuanya manusia dia rugi. Tapi kita tak pasal. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sepanjang-panjang hari tuan-tuan, kita banyak fokus kepada ketaatan pada Allah. Ketaatan pada Allah, mana untung kita. Tapi kita tak tutup akaun. Kita tutup akaun kita tak malam, jadi kita tahu kita untung rugi kan. Kita sangka sahaja kita untung. Kita sangka je kita dia masuk syurga. Tapi kalau buat kalkulasi Allah. Jadi cuba malam ni sebelum tuan-tuan tidur renung balik. Macam mana renung istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa kesalahan yang saya lakukan ini? Mengumpat Allah, boleh dikiri. Semayang tak khusyuk, semayang lewat, macam-macam. Temenung, tak mengaji Quran. Mana yang tuan-tuan orang cantik-cantik kan? Okey? Kalau tuan-tuan cantik tak? Saya minta ampun pada Allah, saya minta ampun pada malam ini Allah. Dan bagi saya kekuatan dan keazaman untuk baiki lagi besok. Kalau ditakdirkan saya hidup, kalau saya tak hidup balik besok pagi Allah, tolong ampunkan saya malam ini, supaya saya ditakdirkan saya mati, saya masuk ke neraka. Pernah tak kita cakap macam ni? Cuba tuan kita itu tak masuk lagi Allah sebut kita seorang lawyer tuan lawyer tu nanti dalam depan kita. Okey, jadi itu sebagai mukadimah pada malam ni. Jadi saya buka terus pada buku ni. Besok apa? Besok apa dia? Okey, buku surat 8. Bab yang kedua apakah modulnya? Pencipta manusia lah yang mencari cara terbaik bagaimana manusia ini sepatutnya berfungsi. Okey. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan pada muka surat 8 tu, pada muka surat 8 tu, semua perkara yang dicipta perlu ada modul dan manual. Okey. Kereta misalnya bunyi manual. Kereta dicipta oleh manusia dan manual dicipta oleh manusia juga, bukan oleh kereta itu. Demi memastikan kereta berjalan dengan lancar dan terbaik, ia perlu mengikuti manual tadi. Okey. Begitu juga dengan manusia, ia dicipta oleh Allah dan manual bagi perjalanannya juga dicipta oleh Allah. Firman-Nya, "Wa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard." Allah lebih mengetahui diri kita ya. Jadi Allah mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu daripada tanah. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang lebih mengetahui cara terbaik bagaimana manusia sepatutnya berfungsi, bukannya manusia yang lebih mengetahui. Sebagaimana firman-Nya Allah kata, "Qul nahbitu minha jami'an." Okey, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi apakah petunjuk modul tersebut? Yang Allah kata, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila pasti akan datang kepada kamu, daripada kami petunjuk tu, pada modul tu. Allah kata petunjuk itu adalah apa? Dari kalau kita mulai bagi mudah ini. Ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dia panduan untuk jadi manusia yang apa dia? Muttaqin. Siapa orang muttaqin? Allah sebut sebelah tu, surat 9. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya manusia yang paling bertakwa, yang paling baik, paling mulia, paling cemerlang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah menegaskan pada ayat di atas bahawa untuk menjadi manusia terbaik, manualnya hanyalah Al-Quran. Okey? Pada hari ini masih bercakap oleh orang terbaik atau model yang terbaik, tapi model atau manusia yang dianggap terbaik itu buta Al-Quran. Okey? Mana mungkin kita ingin menjadi terbaik tapi buta Al-Quran, tidak suka mendekati Al-Quran, atau tiada komitmen yang kuat untuk mengkaji dan mahir terhadap Al-Quran, malah membaca Al-Quran pun masih merangkak. Okey, muhasabah hari kita hari ini, seperti kita ingin menjadi manusia terbaik, ingin bercakap mengenai pembangunan Islami, tidak mesti mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Al-Quran. Kita mesti menjadi ahli Al-Quran, kerana ahli Al-Quran adalah ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sebelumnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Sebenarnya Allah ini dia ada keluarga daripada kalangan manusia. Okey, qalu ya Rasulullah man hum? Mereka tanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Okey, qala hum ahlul Quran. Mereka adalah orang yang mahir dengan Al-Quran. Maknanya ahlullah wa khassatu, maknanya orang pilihan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak jadi orang yang terbaik. Tapi kalau kita tak jadi orang yang terbaik, kalau kita tak mau, kita tak ikut dia panggil apa? Formula dia yang betul, takkan jadi orang yang terbaik. Terus sebab saya cakap dulu, bila kita kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Hudan tu apa? Dulu saya cakap hudan tu apa? Panduan, petunjuk, SOP, Standard Operating Procedure. Kita ada cerita pasal oceanografi itu kat sini. Di situ belum? Oceanografi belum? Pasal terbang saya tak cerita. Tak ada? Boleh cerita? Mana saya cerita? Okey, tuan-tuan, ilmu Al-Quran ni ilmu apa? Yang dikatakan jadi manual, SOP. Okey, kalau tuan-tuan tengok, itu sebab bila kita tengok persekitaran kita, tuan-tuan, itu sebab kenapa kita kena mengajar Al-Quran dan tengok persekitaran kita, dan macam mana kita boleh relatekan Al-Quran dalam persekitaran kita. Dan daripada situ nanti baru kita nampak betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Okey, hari itu tuan-tuan, saya tengok TV tu, rancangan khas. Tuan-tuan tengok TV? Tak tengok. Lain kali kita tengok juga. Tapi tengok jangan pakai mata, tengok pakai hati. Sebab kalau kita tengok, kita akan tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan tengok TV ataupun tengok dalam internet lah. Tapi saya tak ada masa nak internet ni. Kalau saya ada masa pun saya tengok sekarang berita ataupun rancangan khas. Saya tengok apa yang manusia bercakap di luar sana. Okey? Jadi kita nak tengok tu kenapa tuan? Kita nak tengok tu sebab kita nak ambil pelajaran. Okey? Belajar tuan-tuan, bukan kita setakat belajar dalam kuliah saja. Kita belajar di dalam semua peristiwa yang berlaku depan mata kita. Iman yang sebenarnya yang daripada mak lempit tu pun yang kita tuan. Nanti bila kita sampai buat ilmu kita, saya akan cerita. Okey? Itu sebab hari ini tuan. Apa yang kita tengok tuan, jangan kita terus komen tuan. Bila kita tengok dia, kita nak tengok apa pelajaran saya boleh dapat di sebalik itu semua. Okey, dalam rancangan tuan, pengacara tuan, dia interview oceanografi. Tahu oceanografi tahu? Oceanografi itu geografi. Oceanografi tak kira tuan. Oceanografi ni apa? Dia pakar lautan, pakar bumi lautan. Jadi pengacara tanya kepada apa tu, doktor apa nama dia? Dia kata doktor, dia kata apa kepakaran yang ada pada doktor hari ini? Peralatan yang ada pada doktor dan kepakaran dan juga kepakaran doktor yang mampu untuk cari kapal terbang, yang boleh digunakan untuk cari kapal terbang. Tuan-tuan tahu apa dia? Satu benda tak boleh guna lagi sekarang. Satu benda tak boleh guna lagi sekarang. Semua kepakaran yang ada pada saya sekarang masih lagi tak boleh digunakan. Apa tak? Banyak benda tu. Benda ni dia interview lebih kurang 2,000-3,000 lepas kan? Kenapa tuan-tuan dia cakap macam tu? Sebab selagi kita tidak dapat indikator exactly dekat mana kapal terbang terjatuh, selagi itu kita punya kepakaran yang tak boleh guna. Dan dia punya statement yang buat tu sama dengan statement daripada seorang pakar oceanografi daripada US dalam CNN. Dia buat statement yang sama. Okey? Dia kata selagi kita tidak tahu exactly dekat mana, okey, kapal terbang dia tu, selagi itulah kita punya kepakaran yang tidak
mampu digunakan. Sebab dia kata lautan itu luas. Jadi sekarang macam mana? Jadi pengacara sekarang macam mana? Ini saya cuba kuat apa dia cakap dulu. Sekarang kita boleh standby. Sehingga kita dapat indikator dekat mana apa? Exactly kawasan itu, baru kita boleh gunakan kapal. Jadi ilmu mengenai mencari kapal terbang itu, dipanggil teknologi ini, kita panggil ilmu apa? Ilmu pengurusan. Ilmu apa? Pengurusan. Ilmu pengurusan adalah dalam bahasa kita panggil manajemen. What is management? Saya cakap dulu, saya pernah sebut kan? What is management? Management is doing the things right. Saya pernah cakap dulu kan? Makna manajemen is doing the things right. Makna manajemen ni adalah ilmu yang ada kaitan dengan kecekapan, efficiency. Efficiency itu kecekapan. Tapi untuk jadi pakar oceanografi yang terbaik, ataupun tak kira apa juga kita punya kepakaran, kita mesti punya dua sikit. Satu kepakaran pengurusan, kepakaran kecekapan, dipanggil pengurusan. Satu lagi apa? Kita kena ada kepakaran kepimpinan. Leadership skill. Dalam any dipanggil apa? Dipanggil ilmu dan ilmu pengurusan itu. Dalam ilmu pengurusan, nak jadi pengurus yang terbaik, dia kena ada leadership skill. Kalau dia tak ada leadership skill, tuan-tuan, dia tak akan jadi pengurus yang terbaik. Kenapa? Sebab hari ini kalau kita ada kepakaran, tuan-tuan, dalam ilmu pengurusan, doing the things right, tapi kita tidak ada kepakaran dalam ilmu kepimpinan, what will happen? Apa akan berlaku? We will be very efficient in doing the wrong things. Sebab ilmu kepimpinan adalah apa dia? Ilmu leadership adalah ilmu mengenai macam mana membuat perkara yang betul, doing the right things. Maknanya membuat perkara yang betul. Ilmu pengurusan adalah membuat satu perkara itu dengan cara yang betul. Ilmu kepimpinan dia ada kaitan dengan effectiveness, keberkesanan. Tapi ilmu pengurusan dia ada kaitan dengan kecekapan. Tetapi hari ini kalau kita cekap tetapi kita tidak buat benda yang betul, maknanya kita akan be very efficient in doing the wrong things. So maknanya kalau kita ada kecekapan dalam mencari teknologi dalam mencari kapal terbang, tetapi kita cari pada laut yang salah, boleh jumpa tu? Itu sebab saya kata we will be very efficient in doing the wrong things. Jadi sekarang ni ilmu kepimpinan, nak dapat petanda dan petunjuk dekat mana kapal terbang tu ada, siapa yang ada? Siapa ada ilmu kepimpinan? Tak ada siapa yang ada kecuali Allah sahaja. Allah sebut dalam Quran, Inna Allaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Semuanya Allah sahaja yang tahu apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maknanya tuan, ilmu kepimpinan hanya ada dekat mana? Dalam Al-Quran sahaja. Sebab hari ini apa pelajaran yang kita nak ambil hari ini, tuan? Ini kalau daripada peristiwa hilang di kapal terbang, tuan. Kalau kita tak benar-benar ambil pelajaran, tuan, memang rugi. Menunjukkan, tuan, hari ini semua teknologi yang kita ada, tuan, tak mampu tolong kita kalau kita tidak mempunyai ilmu kepimpinan. Dan ilmu kepimpinan ini hanya ada dalam Al-Quran sahaja. Kapan negara Allah kata? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ini kitab yang tidak ada keraguannya. Dia jadi apa? Modul untuk kepimpinan. Itu sebab kenapa pakar oceanografi itu kata selagi kita tidak dapat petanda dan petunjuk dekat mana, semua kepakaran kita ni tak mampu guna. Kalau kita gunakan nanti kita buat benda yang salah. Itu dia cakap. Tapi hari ini besar apa berlaku? Apa pelajaran yang kita nak ambil dalam peristiwa itu? Hari ini tentang kita lihat manusia di luar sana. Apa yang mereka bilang tentang pelajaran anak mereka? Tentang pelajaran sains, pelajaran apa? Matematik, pelajaran fizik, chemistry.
Nampak? Dah belajar sains tu dekat sekolah berapa jam? Belajar sains berapa jam? 2-3 jam matematik. Balik rumah? Balik rumah apa? Fusion lagi tu. Tapi kenapa dengan Quran? Kita nak mahir tuan, dalam teknologi tuan. Tak kena mahir semua-semua. Saya kerja dengan tax instrument tuan. Manajemen accountant. Tuan tahu nak buat apa? Tax instrument dia buat apa tau? Tu, semiconductor apa? Chip untuk guna untuk apa? Untuk kapal terbang dan roket. Buat di US company kan. Tuan tahu nak buat chip tu nak kena kira macam mana? Kena kira sampai third decimal place tu. Nak jahit chip tu tuan, pakai gold wire tuan. Saya kena kira sampai third decimal place tuan. Point something. Point 1, 2, 3 supaya dapat dia punya precision. Precision tu ketepatan dia. Supaya kalau silap sikit tuan, bila wire tu putus tuan, chip tu tak berfungsi, boleh turun ke terbang tu. Nampak? Macam tu sekali. Dan chip tu terpaksa melalui very strict quality control process. Saya kena bakar dulu tuan, benda tu pada high temperature untuk dari ketahanan. Macam tu sekali kepakaran kita tuan. Kita tengok macam mana Allah bagi tuan kelebihan pada manusia tuan. Pakai komputer boleh jahit chip tu, pakai mikroskop tengok macam mana chip tu jahit satu-satu. Nampak kepakaran tu. Yang masih sungguh-sungguh mengaji benda tu. Tapi kalau chip tu putus tuan, apa berlaku? Turunlah kamu terbang tu. Betul kan? Malino itu turun kan? Tapi ada satu ujian lagi. Tapi hari ini tuan-tuan, saya nak tanya kalau tuan-tuan mengaji Quran, baris salah satu je tuan, baris depan ubah dari baris atas, apa berlaku? Tukar makna tuan. Kalau tuan-tuan sebut ha jadi ha, apa berlaku? Tukar makna. Apabila kita baca Quran tukar makna, hukum dia apa? Berdosa tuan-tuan. Apa risiko dosa? Masuk neraka. Risiko chip tu putus tuan-tuan. Kapal terbang ada satu lagi enjin boleh turun kan? Risiko tuan-tuan baca Quran salah, masuk. Tapi hari ini orang lebih prihatin nak jaga kualiti ilmu teknologi dia daripada kualiti baca ilmu Al-Quran, ilmu leadership tuan. Ilmu teknologi cuma ilmu kemahiran hidup dunia. Itu sebab Harvard Business School kata ilmu manajemen ni dia contribute 15% sahaja pekerjaan, dan ilmu leadership contribute 85%. Itu Harvard Business School kata. Tapi Quran kata 100% sudah. Ilmu leadership ni menyumbang 100%. Apa buktinya tuan? Buktinya bila kita tak tahu dekat mana lokasi kapal terbang tu, semua kepakaran teknologi kita tak boleh guna tak? Menunjukkan dia. Tetapi ilmu leadership manusia ambil sambil lebu tadi. Rasulullah kata waqala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Quran. Kata Rasul semuanya kaum mungkin ambil Quran sambil lebu saja. Nampak? Sebab kita ingat Quran tuan, just a book of literature. Sedangkan Quran yang mengandungi ilmu kepimpinan yang menyumbang 100% daripada kejayaan kehidupan. Tapi hari ini kita tahu about leadership and management tuan-tuan. Tapi sebab kita belajar leadership and management dia bersama orang lain. Kita tak dapat nak kait Quran is something yang tidak ada value bagi manusia. Itu sebab kita tak ada kesungguhan. Ini pelajaran yang Allah nak bagi kepada kita daripada peristiwa itu. So hari ini tuan-tuan, kalau daripada peristiwa itu tak bawa kita sungguh-sungguh nak bawa diri kita dan anak kita sungguh-sungguh nak mahir dengan Al-Quran tuan-tuan, kalau kita tak dapat pelajaran daripada peristiwa itu. Nampak? Even tuan-tuan, itu sebab hari ini tuan-tuan nak jadi pilot yang terbaik, nak jadi doktor yang terbaik, nak jadi engineer yang terbaik. Kalau kita tak ada leadership skill tuan-tuan, kita tak akan dapat jadi leader. Ini yang sebenarnya the missing knowledge. Even Harvard Business School pun recognize, dia kata the missing knowledge in most organization. Itu orang putih kata tuan. Tapi Quran dan Muslim. Itu. Ini yang modul tuan.
Jadi apa yang kita nak ambil iktibar pada malam itu tuan, bahawa Quran sangat penting dalam diri kita. Kita tahu benda tu tuan, tapi sekarang sejauh mana nak motivate kita tuan supaya kita sungguh-sungguh nak dengar Al-Quran. Nampak? Jadi hari ini tuan kena buat apa? Kena tingkatkan lagi kita punya kesungguhan tuan untuk mahir baca Quran. Tapi orang cakap apa? Dia kata Quran boleh buat jalan ke? Pernah orang cakap macam tu kan? Dia terlupa bahawa yang bagi idea buat jalan tu siapa? Allah. Cuma Allah sifat dia pemurah saja tuan-tuan. Itu sebab dia bagi juga kepada orang yang bukan Islam ni idea untuk buat jalan. Tapi masalah dengan kita tuan-tuan, orang bukan Islam, dia kuasai ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu pengurusan ni. Walaupun dia tidak ada ilmu leadership, Allah tak kait dia. Cuma Allah kesian dia. Sebagai sifat Allah yang maha pemurah tu, bila dia belajar ilmu pengurusan, Allah bagi dia idea. Allah bagi dia idea. Tetapi kita orang Islam, apa? Ilmu pengurusan pun tak nak belajar. Ilmu kepimpinan pun tak nak belajar. Okey, kita belajar pula ilmu kepimpinan pula daripada orang yang tidak dipimpin. Siapa dia? Orang barat. Kita belajar leadership and management, tapi daripada orang barat. Logik kita nak belajar ilmu leadership daripada orang sesat tu. Ilmu pengurusan tuan, boleh kita belajar daripada mereka. Tapi kita belajar daripada mereka tuan, kadang-kadang mereka takkan bagi kita semua ilmu tu semua. Itu sebab hari ini tuan, kita nak belajar ilmu pengurusan, kita kena belajar daripada Allah. Tapi nak belajar daripada Allah, kita kena dahului dengan ilmu leadership dahulu, kepimpinan. Baru Allah akan bagi kita idea yang luar biasa. Semua benda itu datang idea daripada Allah. Nampak? Kalau orang dulu tuan-tuan, kita kagum orang boleh pergi ke Mekah dalam masa panjang. Kenapa kita tak kagum Allah bawa Rasulullah naik ke langit dalam masa semalam? Teknologi yang Allah bagi. Even pergi ke naik kapal terbang tuan-tuan, 8 jam tu pun boleh kita kagum tuan-tuan, kemahiran manusia. Tapi Allah bagi kita kemahiran lebih dahsyat lagi kalau kita tak. Okey? Macam mana orang Islam boleh menang dalam perang Badar? Macam mana orang Islam boleh menang dalam perang Mu'tah? Itu mana teknologi yang lain? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tidak semata-mata bergantung kepada apa? Tidak bergantung kepada peralatan mereka. Mereka bergantung kepada ketaatan kepada Allah. Itu sebab Allah bagi mereka strength yang luar biasa. Kena ingat tuan-tuan dalam kita baca nanti tuan-tuan, kita akan jumpa tuan-tuan bahawa perkara yang paling penting dalam kehidupan ini tuan-tuan, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan daripada Allah. Kalau kita dapat kekuatan daripada Allah, kita seorang pun cukup. Kita perlu ramai-ramai. Islam ni bukan bergantung kepada kuantiti. Memang daripada dulu pun kalau tuan baca dalam hadis Rasulullah, Islam datang dalam keadaan warid. Warid dia apa dia? Stranger. Maknanya apa? Ganjil. Maknanya sedikit. Tak ramai orang. Dan dia juga akan meninggalkan kita dalam keadaan yang ganjil juga. Tak ramai orang yang tak. Terus hari ini kalau kita mengajar Quran, dia cakap pasal Al-Quran, tak ramai crowd tuan-tuan. Dulu berislam yang macam itu. Tak ramai orang itu. Terus sebab kenapa Allah kata walakin aktsarun nasi la yu'minun. Allah kata banyak tempat dalam Quran, kebanyakan manusia yang tidak akan beriman dengan Al-Quran. Terus sebab hari ini kalau kita berdakwah menggunakan Al-Quran, orang tak ramai ikut. Dulu sebab kekuatan kita bukan duduk pada crowd. Kekuatan kita duduk pada Allah kata wa'tasimu bihablillah, berpegang kepada tali Allah yang Al-Quran. Jadi fokus kita hari ini tuan, saya rasa kalau kita nak bina tim yang kuat, fokus kita pada Al-Quran. Orang tak nak ikut, okey, boleh. Okey, sebab kita bukan bergantung kepada makhluk, kita bergantung kepada Allah. Nak gantung pada Allah, kena kita bawa diri kita dan ahli kita
keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, dalam persatuan kita dan sebagainya, mesti dekat dengan Al-Quran. Baru kita dapat strength. Okey, kita tu tak Allah turun para malaikat untuk berjuang bersama-sama kita. Okey, itu apa kita tu belajar sirah, tu belajar dulu Quran. Okey, supaya kita dapat hidayah. Okey, okey, masa pun dah habis dah. Jadi kita habis sampai situ, sampai ke surat 8 dan surat 9 tu. Jadi modul tu sangat penting ya. Jadi macam mana saya kata bang? Bulan depan kita. Ha? Bulan depan ya? Ada janji bulan depan masih buat habis. Okey. Dan tak kita itu macam nanti tu bang. Tapi buat tentang itu tentang teori ini. Ada tak saya punya student masukkan? Dia punya tajuk, saya bagi tajuk ni cara mencari kapal terbang yang hilang. Pendekatan ketuhanan. Ada setiap ayat Quran. Kita tengok di sini ada tak? Mungkin ada orang masukkan. Kalau tak ada orang masukkan lagi, kita bulan-bulan depan. Okey? Kita akan berbicara tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.